Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati, disayangi ibu kami serta keluarga kami yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, diberkati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin hadirat khususan kaum ibu sempena Hari Ibu. Apa khabar, semua baik? Alhamdulillah, syukur pada Allah yang mana telah mempertemukan kita pada kali-kali yang banyak kali. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu khususannya, kerana majlis ni khas untuk kaum ibu. Jadi begitu juga kaum bapa mengambil perhatian kerana antum punya ibu, antum punya isteri, dan antum juga punya keluarga daripada kaum wedok. Faham wedok? Dia ni dia daripada kakak, adik perempuan, makcik dan sebagainya. Ikhwan, akhwat, bila kita lihat Tuan Pengerusi, tajuk kita berkenaan kaum pada meraihkan Hari Mother's Day. Mana sedap? Kau ni Hari Ibu ke Mother's Day? Macam takut nak jawab. Ya, dalam menyambut Hari Kaum Ibu atau Mother's Day ni, lazim tiap-tiap tahun kita dengar selalu menyatakan persoalan anak menghormati mak bapak, anak menyayangi mak bapak. Itu sering, lazim kita dengar, betul? Bila kata kaum ibu, selalu tajuknya yang kita dengar, anak-anak dah ingat jasa mak bapak, sebagainya semua. Tapi kali ni tajuk ni kami ubah. Kita tak mau cakap persoalan anak mentaati mak bapak sebab dah banyak kali dengar. Setuju? Banyak kali kau dengar, betul? Jadi masalahnya sekarang kita nak kata kaum ibu, macam mana pula diri kaum ibu tu nak meningkatkan martabat sebagai ibu yang menjadi ibu yang salihin, ibu yang salihat. Ini penting. Kita bukan hanya nak minta ibu, bukan hanya nak minta anak menghormati mak, bukan setakat nak minta anak menjaga mak bapak, bukan setakat nak minta kata orang anak menyayangi pada ibu-ibu, tapi ibu sendiri nak jadi kekasih Allah. Kalau anak sayang mak tapi ibu sendiri tak jadi kekasih Allah, masalah akan timbul setelah ibu bercerai dengan anak yang dikasihi. Betul? Setuju bu? Ya, begitu kita kata anak saya bagus, anak saya taat, anak saya jaga saya, anak saya happykan saya, macam-macam kita kata baik. Ini masa anak jaga. Besok kalau kita sudah berpisah dengan anak dengan sebab apa berpisah dengan anak bu? Sebab apa? Tak tahu. Sebab betul. Meninggal. Ni kita dah meninggal dunia, berpisah. Itu jam tak guna nak cakap anak saya bagus, anak saya, sebab masing-masing ibu masuk kubur sendiri akan menghadap balasan Allah. Macam mana besar sayangnya anak, ibu juga tak tertolong kalau ibu sendiri tak meningkatkan diri untuk menjadi kekasih Allah. Setuju? Jadi itu yang saya perhatikan. Tiap-tiap tahun bila hari Mother's Day, yang dicakap tu lah di mana-mana syarahan di Singapura ni, anak-anak ingat ibu mengandungkan, ibu menyusukan, ibu membesarkan, segala cakap anak mesti hormat mak bapak, menjaga, sayang semua. Jadi selalu itu. Ya, tapi masalahnya sekarang ibu takut terlupa. Takut terlupa dalam kita menuntut ketaatan anak, kasih sayang anak, tapi kita terlupa untuk menjadikan diri kita sendiri kekasih Allah. Kita takut, kita terlupa kita agar untuk dapatkan untuk jadi orang yang diredai Allah, ibu yang diredai Allah. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu, khususan ibu, macam mana sekarang kita nak meningkat ibu untuk menjadikan diri ibu sendiri kekasih Allah. Soal anak dah puas cakap, saya kata malam ni tak mau cakap tu lagi. Dia nak cakap sekarang macam mana soal ibu sekarang. Bila kata Hari Ibu, ibu nak ambil satu kata orang inspirasi. Apa inspirasi maknanya? Tak tahu.
Apa maknanya? Apa dia? Ha? Contoh lah. Contoh? Kan? Inspirasi makna satu daripada contoh yang kita bawakan sekarang, agar mana ada satu tempat yang kita nak ikut untuk bentuk diri kita jadi ibu yang disayangi Allah. Jadi siapa yang kita nak ambil contoh ni sekarang? Sebab itu al-awal, ibu bapa, sebelum kita lalui, mari kita istighfar dulu. Apa pasal kita istighfar? Kerana hati-hati kita yang sedang dalam dada ni, termasuk hati saya, hati pengurusi sebagainya, dia kadang-kadang ada satu penyakit. Hati ni ada 3 peringkat. Pertama, hati yang bila mendengar kebaikan, maka sifat hati itu akan, ya, kata orang, meluap-luap untuk jadi baik. Hati ni ada 3 sifat. Saya tak tahu ibu bapa maksud saya dan tuan polisi sebelah kanan saya ni semua ada hati. Ada siapa-siapa hati tertinggal kat rumah? Tak ada. Baik, semua bawa hati. Masalah ni sekarang, hati kat dalam ni dia ada 3 sifat. Kita nak tahu yang dalam diri kita ni sifat hati itu apa. Ya, dah saya katakan tadi, yang pertama, hati itu sifat apa? Sifat pertama adalah hati itu bila mendengar kebaikan, maka dia meluap-luap nak jadi baik. Bila dengar kebaikan, ya, bila dengar cerita orang-orang baik, bila dengar cerita orang-orang taat, dia dengar tu hati dia meluap-luap nak jadi baik, maka ketahuilah itu hati penuh dengan nur, hati yang penuh dengan cahaya. Satu, ibu bapa yang dengan suara saya, tuan polisi, saya test hati masing-masing. Saya tak tahu. Kedua, hati yang mendengar kebaikan, dia mendengar kebaikan tetapi dia merasa jenuh, dia merasa malas, atau bahasa budak sekarang boring. Dengar kebaikan, dengar bab-bab kata orang ketaatan semua, dia rasa macam boring, macam tak puasa. Maka ketahuilah itu hati yang berpenyakit. Ini kita nak lanjut tajuk ni, Sayyidatina Fatimah. Jadi bila dengar kisah si Fatimah ni, macam mana kita yang dengar ni? Ada tak meluap-luap? Kalau meluap-luap, tanda hati apa tadi? Hati yang bercahaya. Aku nak jadi macam si Fatimah, aku nak buat sebab Alhamdulillah. Tapi takut kita dengar ni, kita macam dengar ni kata orang macam boring, penat. Ya, maka itu hati yang berpenyakit. Yang ketiga, hati yang macam mana pula? Hati yang ketiga, bila mendengar kebaikan atau mendengar cerita-cerita ketaatan, maka dia rasa benci. Dia rasa benci. Lain cerita tadi, cerita pasal mati, cerita pasal azab kubur. Ini aku benci dalam syarahan. Baik aku tengok cerita Piramli lagi bagus, biar aku pergi makan-makan lagi bagus. Dia benci, dia tak suka. Dia suka kalau bawa cerita isu semasa. Ya, Siti Nurhaliza mengandung, setuju. Suka-suka dia. Dia nak dengar. Ya, Saripah ini nak kahwin lagi satu, dia dengar, nak dengar, suka. Ya, cerita untuk jadi baik, dia benci tu. Maka ketahuilah itu hati yang mati. Hati yang mati. Ibu, saya dah ketengahkan 3 sifat hati. Bapa-bapa ibu, cek hati masing-masing lah sebelum kita mula lanjut. Lebih lanjut lagi, cek masing-masing hati. Aku ni sekarang duduk ni majlis ceramah ni bukan soal orang ramai, orang tak ramai. Soal ni apa pun, kita kata soal ni sekarang hati kita. Dewan ni mungkin tak seterang, lampunya malam aku tengok. Dulu aku tengok terang, sekarang dia mulai malam. Dah lama je Jamilah tak tukar pun lampu ni. Ya, subhanallah. Baik, jadi balik pada kata, biar tempat tu malam, biar tempat tu tak terang, tapi yang penting hati tu yang dalam, dia bercahaya. Apa tanda dia bercahaya? Dia meluap-luap bila dengarkan cerita-cerita orang baik, cerita-cerita orang saleh. Dia nak tiru, dia nak jadi seperti itu. Alhamdulillah. Tak guna tempat ni kita cahayakan dengan lampu stadium. Ya, lampu dekat stadium Kalang dah. Stadium Kalang dah roboh kan. Ambil lampu pasang kat sini, kasih terang sangat. Subhanallah. Walau terang pun tempat ni, tapi kalau hati kat dalam macam tadi,
Ya, macam malas, macam berat, atau tak suka, itu sama ada hati itu penyakit atau hati itu mati. Sebab itu, ikhwan, hati ini dia asalnya bersih macam anak yang baru lahir, cuma dengan sebab perbuatan-perbuatan salah-salah kita, maka hati kita mulai menjadi sama ada berpenyakit atau mati. Maka untuk itu marilah kita minta tolong pada yang maha mengubat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya, ubatlah hati kamu dengan istighfar. Ubatlah hati kamu dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tolong kita malam ini untuk memberi hati yang penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Ikhwan, tadi saya dah katakan awal, ibu, kita sekarang hari ibu, Mother's Day. Sebagai orang beriman, ya, kita bukan nak hadiah daripada anak saja. Jangan ibu kata Mother's Day kenapa tak bawa aku pergi makan sate, Mother's Day kenapa tak bawa aku pergi pondok apa, Gorami, nak makan ikan apa, ikan gorami ke ikan talang. Mother's Day kenapa tak bawa kenapa tak belikan aku hadiah. Bukan tu. Sebab ibu bila nak ingat, yang paling penting sekali ialah hadiah daripada Allah. Hadiah daripada Allah tu apa? Allah menjadikan ibu sebagaimana contoh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Itu hadiah yang terpenting. Apa faedah kita anak bawa pergi makan sepanjang hari ibu, tak salah. Tapi faedah dia apa? Setakat kenyang. Malam tu kenyang, besok pagi bangun lapar balik tak? Lapar. Ikan gorami kita makan, besok pagi apa jadi? Yang kuning-kuning tu keluar. Na'udzubillah. Faham? Tak faham? Subhanallah. Hadiah dapat setakat hadiah cantik, lepas tu habis. Tapi kalau hadiah Allah, dia bersifat baqa, kekal. Kalau kita dikurniakan Allah dapat mencontohi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Betul tak? Ini penting. Semua peringkat ibu. Jadi balik pada ni, kita kata kenapa kita ambil Sayyidatina Fatimah. Selalu kalau kita dengar hari ini, bila cakap lebih-lebih dalam konteks zaman yang dikata zaman moden yang umpama ni, dia cakap, bila cakap ibu-ibu diambil contoh untuk jadi ibu yang berjaya, usahawan, ibu yang ada syarikat, first lady, betul? Ibu yang ada kata orang bisnes, ibu yang buka restoran makan, Haja Maimunah, betul? Nak ambil contoh-contoh tu. Itu hari ini. Kenapa nak ambil Siti Fatimah? Orang sekarang gitu, kata aku cakap, alah Siti Fatimah, tak ada ke contoh yang lain? Jadi ibu ibu macam mana? Ibu Mr. Obama, ibu macam mana kata orang Datin Rosmah Mansur, betul? Itu ke tidak semua ni? Siapa tu Rosmah Mansur? Tahu? Tahu? Perdana Menteri Malaysia punya isteri lah. Kalau kita nak tu tajuk, ikhwan, subhanallah, tinggalkan mereka tu dulu. Yang penting kita ambil kenapa Siti Fatimah yang saya utarakan pada ibu sempena tu Mother's Day ni. Al-awal, seorang wali Allah di Hadramaut, di Yaman. Di Tarim sana ada satu makam wali Allah yang masyhur, iaitu Habib Muhammad Al-Absi. Habib Muhammad Al-Absi ni pengarang kitab Sematud Durrah, kitab Maulid yang dibaca di Indonesia dan di Singapura dibaca, dan banyak negara-negara Arab baca kitab Maulid. Kitab Maulid Al-Habsi. Kata wali Allah ni,
Ini wali Allah Syekh Habib Muhammad Al-Habsyi. Habib Muhammad Al-Habsyi ini subhanallah, dia cukup sayang ibu dia. Cukup sayang ibu dia sampai dia kata apa, andai kata ibu aku jual aku dekat pasar pun aku reda. Aku akan mengaku di tempat orang ramai aku adalah hamba, asal menyenangkan ibu aku. Maka ketika Habib Muhammad Al-Habsyi sedang duduk dalam majlis, mak dia keluar depan orang. Mak dia kata, wahai orang hadirin, ketahuilah aku reda anak aku dunia akhirat. Terus Habib Muhammad kata, wahai orang yang hadir, kamu jadi saksi. Besok kalau depan Allah, kamu dengar ibu aku cakap, ibu aku telah reda aku dunia akhirat. Salah satu wali dia apa, sifat keramat dia apa, waktu dia kecil, waktu di zaman kanak-kanak, dia sudah pakai jubah, ya, sebab dia orang daripada Timur Tengah. Dia pakai jubah. Dia pergi masjid kerana cuaca sangat panas, dia buka jubah letak tepi, dia habis semayang dia balik, lupa jubah. Ni siapa ni? Habib Muhammad Al-Habsyi ni saya katakan ni, yang saya nak keluarkan cakap ini. Ya, dia katakan Habib Muhammad Al-Habsyi salah satu keramat dia, dia tertinggal jubah dia tadi, dia balik rumah. Waktu dia nak tidur malam, dia teringat jubah dia. Dia bilang dengan umi dia, ibu dia. Dia kata jubah saya tertinggal. Mak dia ajak keluar malam pergi masjid. Sampai masjid, mak dia kata kamu masuk, ni dewan cepat laki-laki semayang, pergi masuk pergi ambil tu jubah. Waktu dia masuk ni, masjid gelap. Dalam keadaan dia cari jubah dia, satu tiang masjid tu keluar cahaya. Satu tiang masjid tu keluar cahaya. Terperanjat dia tengok, apa cahaya? Zaman dulu tak ada lampu, keluar cahaya. Dalam dia tengok tiang yang bercahaya tu, tiba-tiba tiang tu terbuka dua. Keluar seorang laki-laki yang sangat cantik. Dan laki-laki tu kata, wahai Muhammad, ini kamu punya jubah, kamu tertinggal, aku ambil, aku tolong simpankan, ambil jubah kamu balik. Maka langsung ini orang lelaki masuk dalam tiang tu tertutup. Dia keluar, dia ceritakan mak dia kata, kamu takut tak tadi aku? Dia kata, saya tak takut ibu. Semenjak itulah ibu dia selalu doakan anak ni, selalu doakan anak dia apa? Ya Allah, jadikan anak aku orang yang mulia dunia dan akhirat. Jadikan anak aku orang yang mulia dunia dan akhirat. Selalu doa. Dan banyak keramatnya Habib Muhammad Al-Habsyi, yang dia sangat cinta dengan Nabi. Dia punya tubuh badan ni semua cinta dengan Nabi. Jari dia, badan dia, rambut dia semua selalu cinta. Kalau dia rindu dengan Nabi ni, badan dia menggigil. Sangat cinta, rindu dengan Nabi. Kalau tiap dia bangun, dia akan ternampak wajah Nabi. Ikhwan, umur dia 68, sehingga sangat dia cinta dengan Nabi, sangat cinta. Umur dia 68 tahun, dia karang kitab maulid. Dia karang, itulah dikenali Maulid Al-Habsyi. Kalau ibu-ibu ada saudara di Indonesia, tanya orang sana. Orang Indonesia manalah, di Jawa ke, di Pekalongan ke, di Jakarta ke, orang suka baca Maulid Al-Habsyi. Samudurah nama dia. Subhanallah. Terlalu cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habib Muhammad Al-Habsyi ni apa? Beliau ada berpesan yang saya nak sampaikan pada ibu-ibu. Kenapa kita ambil Sayyidatina Fatimah? Saya dah kata, saya dalam pengalaman dakwah, kadang-kadang ada orang kata, Habib, ambillah contoh wanita sekarang, wanita yang ada macam tadi lah, ada kedai baju, ada kedai restoran, jadi kita nak ikut. Baik, Habib Muhammad Al-Habsyi berkata apa? Iaitu dia kata, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa Sayyidina Muhammad. Kata Habib Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, dan berhati-hatilah kamu berkawan dengan orang yang tidak sejalan dengan kamu. Pertama, kata Habib Muhammad Al-Habsyi, ibu khusus, sebab majlis ni yang marah bapak-bapak, si ibu je Habib ni. Pasal ni hari Mother's Day. Mother's Day bila? Oh, pada dia minggu lepas. Father's Day. Oh, belum. Father's Day. Di Father's Day kita jumpa lagi. Kata Habib Muhammad Al-Habsyi, berhati-hatilah kamu berkawan dengan orang yang tidak sejalan. Yang tidak sejalan. Maknanya apa?
Kamu nak jadi orang taat, kamu kawan dengan orang maksiat, ini namun tak sejalan. Kamu nak jadi orang yang cintakan Allah, tapi kamu berkawan dengan orang yang cintakan dunia, ini nama tak sejalan. Faham tak? Kamu nak jadi orang ahli syurga, tapi kamu kawan dengan orang ahli neraka, tak sejalan. Hati-hati, kata Amir Muhammad Labsi. Sama dia laki-laki, perempuan, saya semua hati-hati. Kenapa? Kata Habib Muhammad Labsi, kerana aku lihat kebanyakan kerosakan seseorang adalah dari sebab berkawan dengan orang yang tidak sejalan. Aku lihat banyak orang rosak sebab berkawan dengan orang yang tak sejalan. Ibu alhamdulillah jadi suri rumah tangga yang bagus, jadi isteri yang bagus, jadi ibu yang bagus, tapi kawan dengan perempuan bawah blok. Apa cerita? Ibu alhamdulillah tapi kawan dengan orang perempuan bawah blok. Perempuan bawah blok kenapa? Yang tak kisah nak balik siang, pergi pasar bukan kisah nak balik siang. Minta maaf ni kalau dia kat sini kawan bawah blok. Bukan kisah nak balik siang, dah pergi pasar, tu dah habis, balik rumah dah terus masak, tak? Ya, transit bawah blok. Duduk berbual, anak Sri Anwar tu kahwin, awak tak perasan pengantin tu, dia tak ada gigi ke? Gigi palsu. Baik-baik kita nak jadi isteri yang salihat, nak jadi ibu yang salihat, campur dengan perempuan bawah blok yang mengumpat hal orang sana sini, akhirnya jadi ibu yang salah lihat. Bukan salihat, salah lihat. Tu yang tak sejalan. Subhanallah. Ini kerosakan akan berlaku. Jadi sebab itu kalau nak kata hari ibu, nak ambil contoh usahawan-usahawan, perempuan-perempuan berjaya sebagainya, ibu nak ke mana? Dulu namanya budak perempuan, tukar nama gadis perawan, tukar nama isteri orang, betul tak? Tukar nama ibu orang, betul? Tukar nama nenek orang, tukar nama moyang orang, tukar nama apa lagi? Tukarkan lagi buyut orang. Oneng-oneng tu cucu dia cicit tu ada mana? Subhanallah. Akhirnya tukar nama apa? Almarhumah. Betul tak? Almarhumah. Pergi kat Taman Saraman tu, Salma binti Dola. Kat situ ada Rokia binti Kasim. Kat situ macam-macam nama. Subhanallah. Itu kan nama. Jadi kalau ibu nak ambil yang usahawan, nak ambil berjaya, fikir ibu nak ke mana? Nah ini. Sebab itu kata para ulama, betul, barang siapa nak tengok akhlak seseorang, maka tengok siapa kawan dia. Tak maaf yang bos ya, I take you example. No problem. Saya nak tahu pengurusi ni, orang ni macam mana, akhlak ni bagus tidak? Senang kata ulama, tengok siapa kawan dia. Aku pula. Tengok siapa kawan yang selalu sama-sama. Subhanallah. Kasih tahu akhlak. Saya nak tahu ibu macam mana ibu ni, kira-kira isteri yang bagus ke tidak, saya tengok kawan ibu. Kat situ tahu, tak payah saya nak duduk rumah ibu, nak perhatikan ibu punya tingkah laku dengan suami, tak payah. Tengok kawan ni siapa. Kalau ibu kawannya perempuan yang isap rokok, yang pakai macam-macam, tahulah. Itu. Sebab itu kata para ulama, benar. Wa khairu jalis fi kulli zaman al-kitab. Apa dia kata? Sekarang masalahnya kita kata, siapa yang saya nak kawan? Ibu. Ya, dan bapa juga lah. Ibu nak kawan dengan siapa? Sayyidatina Fatimah dah wafat, betul? Orang-orang baik banyak dah wafat. Bukan tak ada zaman sekarang orang baik, tapi orang baik tak menonjol. Setuju? Orang jahat menonjol, orang gila dunia menonjol, orang cinta dunia keluar surat khabar, betul? Orang cinta akhirat keluar surat khabar tak? Tak. Baca surat khabar hari-hari, buka TV, yang cerita orang yang gila dunia, yang suka dunia, keluar TV, keluar surat khabar. Tapi orang yang cintakan Allah, cintakan Rasul, tak keluar surat khabar. Setuju tidak? Jadi macam mana kita nak kawan dengan siapa sekarang? Tuan Kursi nak kawan dengan siapa? Ibu nak kawan dengan siapa? Maka ulama kata satu je,
Apa kata para ulama? Wa khairu jalis fil kulli zaman al-kitab. Apa dia? Sebaik-baik teman duduk kamu dalam semua zaman. Kamu boleh berjauhan daripada zaman kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh dilahirkan pada zaman 2030 akan datang. Dah tak ada lagi Ahmad Ismail, dah tak ada Tuan Kursi, dah tak ada ibu-ibu. Zaman akan datang. Ya, apa zaman pun kamu ada, kamu akan dapat kawan yang baik. Siapa dia? Dikatakan wa khairul jali fi kulli zaman al-kitab, itu kawan yang baik. Apa zaman pun kamu hidup, jangan kata kita susah sekarang jadi baik. Susah. Sebab apa dulu bolehlah jadi baik. Sebab apa zaman dulu banyak orang baik. Sekarang ya Allah banyak orang puaka. Banyak orang jahat, banyak macam mana jadi baik. Jadi kalau aku tak baik kau jangan marah pula. Susah je orang baik. Ya, ikhwan, salah. Segala zaman pun kamu boleh jadi baik kalau kamu berkawan dengan orang baik. Siapa orang baik? Kitab. Kitab. Apa makna kitab? Makna kitab sini yang mengisahkan kisah-kisah yang ditulis oleh orang-orang salih. Orang-orang salih macam tadi. Tadi Habib mana saya sebut? Habib Muhammad Al-Absi. Ibu baca. Ibu baca kisah Sayyidatina Fatimah. Ibu baca kisah Sayyidatina Ruqayyah. Hari ibu bilang anak-anak, mak tak nak hadiah lain. Mak nak hadiah, kalau ibu yang boleh baca, mak nak hadiah kitab kisah wanita-wanita salihat. Carikan, baca bu, tiru. Yang penting kitab tu kisah tulisan orang salih. Apa pasal? Jangan tulisan orang zaman sekarang. Apa pasal zaman sekarang tak boleh? Pasal orang zaman sekarang punya tulisan ada dua. Satu yang dinamakan ifrat, satu dinamakan tafriq. Apa tu ifrat? Tulisan orang sekarang kadang-kadang termasuk dalam buku-buku. Hati-hati ibu, ni buku-buku sekarang ni memang ustaz sekarang, ustazah sekarang, ulama sekarang. Tapi hati-hati, bukan semua. Hati-hati ulama-ulama zaman sekarang. Kerana ulama zaman sekarang kalau bikin kitab, dia ada dua unsur kat dalam. Yang pertama, kadang-kadang ada ifrat. Ifrat tu apa? Yang ada melewati batas. Yang melewati batas, makna terlalu ekstrim, terlalu keras lah. Ini terlalu keras. Sebab Nabi tak ajar keras, Nabi ajar sederhana lah. Kan sederhana. Ada tidak zaman sekarang pula dinaik, iaitu ada tafriq. Tafriq apa? Ringan-ringankan agama. Ulama sekarang dia kalang kita ringan agama. Kita tak boleh sangat ikut Quran. Astagfirullah. Kita tak boleh sangat ikut zaman Nabi. Zaman Nabi ni unta, zaman sekarang ni MRT, nampak? Itu infrat. Makna apa? Dia ringan-ringankan. Sebab tu kitab zaman sekarang ni, siapa orang lain nak baca, bacalah. Saya nasihat orang depan saya, jangan baca kitab karangan orang salih. Imam Ghazali, Habib Abdul Al-Haddad, Habib Muhammad Al-Absi, Syekh Abdul Qadir Jalani, ni Syekh Ramadan. Ni kitab-kitab orang-orang salih. Baca bu. Untuk ibu dapat apa? Qudwah. Apa qudwah? Contoh. Ibu sedang berjalan umur bu, Mother's Day, betul. Tapi ada satu hari bukan Mother's Day. Apa day? Kenduri arwah day. Tu jaga bu, nak sampai ke kenduri arwah day. Ya, jadi pada dikabarkan untuk inilah sampai mana ibu. Satu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenal Sayyidina Abu Hurairah? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita kembali kepada Allah, mana wafat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia lalu di kota Madinah, ada pasar. Macam kita lah kat Singapura, kat Pedut ada pasar. Sini ada pasar. Ada pasar. Ini takut ada pasar sana. Di Madinah ada pasar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia masuk pasar, dia tengok orang sibuk lah, yang menjual berjual, yang membeli berbeli. Orang kecoh pasar. Ibu ada pasar yang senyap aja. Ada bu? Tak ada. Orang bisu pun kecoh juga. Ada juga. Bising. Jadi Abu Hurairah tengok semua ni kecoh-kecoh. Saya nak fikir, saudara-saudara,
Wahai saudara-saudara, semua tercengang. Siapa yang dilirik ni? Abu Hurairah kata, awak ni sibuk menjual, awak sibuk membeli. Di Masjid Nabawi sedang diberikan warisan Nabi, warisan. Harta warisan, faham? Harta warisan. Kenapa tak pergi ambil? Yang penjual dengar, apa Abu Hurairah kau cakap? Di Masjid Nabawi sedang diberikan harta warisan Nabi. Dengar tu, berlari orang kat pasar semua pergi masjid nak dapat harta warisan. Pasar kosong. Nampak manusia kan, kalau dengar nak kasih harta semua cabut lah. Umpama malam ni ada syarahan, nak pergi syarahan, tiba-tiba pula boleh telefon, ada mak saudara kat Melaka meninggal, ada kita wasiat, tiba-tiba nama kita masuk lah. Ajar Rafi'ah binti Lola nak dapat harta sebeg 2 ekar tanah dekat kawasan Bandar Ilir. Agak-agak datang tak malam ni? Terus pergi Melaka dulu. Semua kosong. Abu Hurairah pula dia tengok pasar kosong. Abu Hurairah tak cabut, Abu Hurairah tunggu. Abu Hurairah seorang kat pasar, pasar dah sunyi, kosong. Kedai-kedai terbangai gitu. Yang kedai buah, kedai daging, semua terbangai, orang tak ada, semua dah lari. Pasar kosong, Abu Hurairah tinggal seorang. Abu Hurairah tunggu, apa nak jadi? Akhirnya orang pergi masjid, agak lama semua balik. Balik semua muka sedih lah. Muka muram. Orang tak layan Abu Hurairah tau. Tak layan Abu Hurairah, nampak orang buat bodoh je. Bila Abu Hurairah radhiyallahu anhu lihat semua yang muka macam tak suka ni, Abu Hurairah tanya, apa pasal? Apa pasal nampak muka macam tak suka ni, kenapa? Akhirnya kata orang-orang ni, kamu kata di masjid ada beri apa tadi? Harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi tak nampak apa-apa pun. Yang kami nampak apa? Yang apa kamu nampak? Kami masuk Masjid Nabawi, kami nampak ada orang semayang. Kami nampak ada orang baca Quran, berzikir. Dan kami nampak ada orang yang sekumpulan orang sedang duduk membacakan hadis-hadis Nabi. Tadi kasih apa-apa harta? Abu Hurairah ketawa, Abu Hurairah kata, nampak kamu ni silap. Itulah harta Nabi. Yang dibacakan ilmu tu maknanya sedang diberikan harta Nabi untuk kamu. Nabi tak tinggalkan harta yang bentuk duit. Ibu, betul. Kalau Nabi tinggalkan harta bentuk duit, orang Melayu tak dapat, pasti tak dapat. Orang Arab dapat dulu, betul? Semua orang Arab ambil, habis orang Melayu. Tengok ni jauh tak boleh, ni boyan tak boleh. Nabi tak tinggalkan tanah. Kalau tinggal tanah agak-agak dapat tak gitu? Tak dapat. Betul? Dan tentu habis semua tanah. Ya, Nabi tak tinggalkan wang ringgit. Nabi tinggalkan ilmu. Jadi semua boleh dapat tak? Semua boleh dapat. Itulah harta warisan Nabi sedang dibagikan. Sama juga malam ni. Malam ni awak duduk depan saya, kita sedang berbagi harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tidak? Nak tidak? Dia tercengang duduk muka. Ini yang sedang nak bagi ke harta warisan Nabi pada kamu ni. Subhanallah. Ya, baru mereka mengerti. Nampak? Kadang-kadang sibuk. Kan nampak? Kadang-kadang kita ada main ceramah. Minta maaf ni, saya tak tahu kat luar tu ada orang. Suara aku sampai keluar. Tak sampai. Ada yang luar tak nak masuk. Alah, ceramah tak boleh masuk. Tak nak. Dia tak nak dapat harta warisan Nabi. Dia boleh sanggup duduk, tunggu kita keluar. Dah keluar dia kasih kotak. Dah maaf dah maaf. Dia very sorry. Nak cakap dia betul lah. Sebab tu kalau kamu jadi datang puasa, di mana masjid mana, community center mana pun, kalau ada ceramah duduk sama. Pasal itu nak dapat harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan setakat jadi komiti cuma jaga air kotak. Akhirnya tak dapat apa-apa. Ambil harta Nabi. Pasal kita pun nak mati, kita pun nak jumpa Allah, kita perlukan harta Nabi untuk bentukkan diri kita. Ini yang Abu Hurairah tegur orang-orang kat pasar ni. Sibuk menyaga. Kan nampak kalau orang pasar ni, pagi pukul berapa pergi pasar? Ajar pukul berapa pergi pasar? 7. Pukul 7. Itu bukan menyaga, beli betul. Yang menyaga pukul berapa? Pukul 4 pagi, 5 pagi. Dia balik pukul berapa orang? 4 petang, 5 petang pun dia balik. Nampak? Tekun dia. Jual kacang panjang, jual kubis, jual tempe,
Tekun dia. Balik ke petang. Agak-agak kita datang syarah hari, datang dari pukul 8. Kita balik pukul 8 pagi besok. Boleh? Boleh tak boleh? Tahu. Aku faham lah tu. Kita tahu tak boleh. Sebahan. Ikhwan ni yang kita katakan harta warisan Nabi. Ikhwan dalam bab itulah. Ya, sampai mana dikabarkan apa? Ada seorang salih. Ni belum mula lagi tau. Belum mula, betul? Belum mula. Tajuk kat Siti Fatimah. Aku dah cakap belum? Belum mula. Tak tahu pukul berapa nak mula. Ni baru starting. Kalau tak mula minggu depan sambung. Oh, tanya aja. Tak apa. Balik semula tadi dia fahamkan apa? Ada seorang salih, seorang qadi. Qadi ni hakim. Hakim mahkamah. Ya, namanya adalah tadi iaitu Syuraik bin Abdul Kufi. Hakim. Ya, hakim mahkamah. Macam awak di Singapura ada mahkamah tinggi, mahkamah rendah. Ini mahkamah tinggi ni, hakim dia nama Syuraik bin Abdul Kufi. Tiap kali dia kerja ni sebagai hakim, dia mengadili orang salah. Betul tak? Dia mengadili orang salah, orang yang ada kes, ya, yang mencuri, yang membunuh, yang apa-apa, mengadili. Dia jadi hakim nak jatuhkan hukum, kena penjara ke, kena sebat ke, kena gantung ke. Tiap kali dia ni, bila nak bicara dengan pengurusi, dia akan keluarkan kertas kat bawah laki. Dia dah baca, masuk balik, start bicara. Start bicara. Tiap kali masuk mahkamah, dia jadi hakim. Bila dia nak startkan bicara, ini hakim, dia akan keluarkan kertas dulu. Dia dah baca, masuk. Okey, mula bicara. Dia apa salah dia, apa tuduhan sebagai jatuh hukum. Besok kita keluar kertas dulu. Jadi ada orang perhatikan. Ni hakim kalau dia nak start buat kerja dia, mesti dia baca surat. Apa surat tu? Apa dia tak hafal ke, dia lupa ke law? Satu masa ada orang tanya, Tuan Hakim, siapa nama dia tadi? Syuraik. Ya, Tuan Hakim bila nak jalankan kerja sebagai hakim, selalu keluarkan surat. Baca apa tu surat tu? Selalu keluar. Apa Tuan Hakim tak hafal ke? Hakim ni tahu, Hakim ni kata, saya hafal. Tapi takut kadang-kadang hafal buat bodoh je. Kan kita dah hafal, memang hafal. Tapi buat tak ingat. Suruh baca ingat. Bangun saya tanya, gini bu, bapa-bapa, hafal keluar bawah tak? Hafal. Pernah dengar tak? Barang siapa baca Qul Huwallahu 3 kali, pahalanya seperti khatam Quran. Pernah dengar tak? Ada tak kamu baca 3 kali untuk hadiah kau, untuk arwah nenek, arwah datuk? Ada tak? Nampak kan? Lalai kita hafal. Kita tahu tu hadis. Siapa baca 3 kali Qul Huwallahu, pahalanya seperti khatam 30 juz. Ada pernah kita kata duduk teringat arwah nenek 3 kali, arwah datuk 3 kali Qul Huwallahu? Tak. Ini masalah hafal ni. Dia hafal, dia tahu, amal tidak. Jadi kata hakim, aku takut. Aku hafal tapi aku buat bodoh, buat lupa. Sebab tu aku selalu buat biar aku tengok, biar aku ingat. Apa yang Tuan baca tu kan? Tiap kali dalam masuk mahkamah, belum jadikan apa-apa keputusan, Tuan Hakim akan baca surat. Aku tulis. Dia kata dalam surat tu ada tulis 3 perkara yang aku ingatkan diri aku. Ini juga saya nak ingat diri saya, semua kita. Apa dia? Yang pertama surat tu kata apa? Ingat kamu akan berdiri di atas sirat. Ingat kamu akan berdiri di atas sirat. Sirat tu apa? Jembatan daripada padang mahsyar menuju ke syurga. Semua orang kita kena lalu. Rasulullah SAW lalu dulu dengan cepat, selamat. Orang kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu selamat. Orang ketiga Sayyidina Umar, terus-terusan semua, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Maryam, ya, Siti Aisyah, siapa semua, wali mana, ulama mana, orang baik, orang jahat, orang kafir, orang Islam, semua lalu. Jadi surat tu tulis, ingat kamu akan lalu atas sirat. Mana nak ingat? Jangan hayal terus hidup ni ada kematian. Kamu bila nanti sampai hari itu, kamu akan lalu atas sirat. Hari itu tak berguna jadi first lady. Faham first lady? Tak guna jadi isteri siapa baik. Tak guna jadi kata orang-orang kaya, banyak restoran, banyak kedai. Tak guna jadi perempuan yang berjaya, semua tak guna.
yang berguna hanyalah dengan sifat takut kepada Allah. Tak salah jadi orang kaya, tak salah jadi first lady, tapi jadilah orang yang takut kepada Allah. Kedua, surat tu tulis apa? Kedua, surat tu tulis penyebab jatuh ke neraka. Sebab tu aku takut dah jadi hakim kan senang jatuh hukum. Salah 2 tahun jil, salah 4 tahun jil, salah sebat 5 rotan. Tapi aku terlupa aku pun ada bicara depan Allah. Penyebab jatuh dalam neraka aku nak ingat. Sombong, riak, malas, ni semua penyebab jatuh dalam neraka. Berarti ibu nak ingat ni hari ibu jaga baik. Ya, kita kata hari ibu, kita kata anak nak buat tu, anak nak buat ni, tapi kita nak ingat apa pula penyebab mak masuk neraka, ibu masuk neraka, suami masuk neraka. Yang ketiga, surat tu tulis apa? Surat tu tulis ingat kamu akan berdiri depan Allah untuk upacara hisab. Semua akan di depan Allah. Allah akan hitung amalan. Akan hitung amalan. Jadi ini yang selalu aku baca sebelum aku mulakan kerja sebagai hakim ni. Semoga aku takut tak sewenang-wenang jatuhkan hukum. Jangan ikut perasaan marah, jangan segala macam sampai aku terlupa aku pun akan menghadapi bicara dengan Allah. Faham tak? Faham? Jadi dengan yang saya dah cakap mukadimah ni tadi, ya, apa awal tadi cakap, Habib Al-Habsyi kata apa? Rosaknya seseorang dengan sebab berkawan dengan orang yang tak sejalan. Satu, ingat saya belum nak tulis di Fatimah. Kedua, apa lagi? Nak tahu akhlak seseorang, tengok siapa yang dia kawan. Ya, baik. Kita sekarang nak cari orang baik untuk jadikan kita orang baik. Sebaik-baik teman segala zaman, apa dia? Kitab. Baca kitab kita orang salih tu. Subhanallah. Keempat, ambil warisan Nabi, betul? Dengar ilmu-ilmu yang Nabi sampaikan, yang ulama sampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti malam ni. Ketiga, jangan pernah lupa, walau kita ibu, walau kita bapa, kita tetap ada 3 perkara yang kita akan lalui. Jangan pernah cakap saya jadi ibu misali, anak saya 10, satu jadi doktor, satu doktor ayam, satu doktor gigi, satu doktor macam mana, last tukang mandi mayat. Ya, tak apa didik anak jadi yang berjaya, tapi ibu yang berjaya pun tetap anak yang bagus, ibu tetap akan menghadapi yang 3. Tak pernah exempted, tak pernah terlepas. Baik ibu, alhamdulillah. Ya, dah kita lalu tu, maka baru yang saya nak cakap kisah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi ibu nak ingat, Siti Fatimah kenapa kita ambil? Itulah contoh orang yang terbaik untuk kita. Siti Fatimah seorang ibu kepada berapa orang anak? 5 orang anak. Siti Fatimah ada 5 orang anak. Anak yang bongsu Sayyidina Hasan, anak kedua Sayyidina Husain, anak ketiga Sayyidina Muhsin, anak keempat Sayyidatina Zainab, ya, anak yang kelima Sayyidah Kalsum. 5 orang anak. Bermakna Siti Fatimah pun bergelar ibu. Kalau majlis ni, maknanya Siti Fatimah pun adalah sebagai seorang yang menghadapi majlis ni. Baik, Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau lahir bulan ni. Ini bulan apa bu? Jamadil Akhir. Bulan ni. Bulan ni adalah Maulid Siti Fatimah. Sebab tu saya jangka nak ingat malam ni kita nak bikin Maulid Siti Fatimah. Tapi saya tak beritahu Hajar Jamilah, ya, nak bikin Maulid Siti Fatimah, kita baca sikit. Jadi tak kesempatan. InsyaAllah hari Ahad ni saya buat di rumah saya Maulid Siti Fatimah. Pasal Siti Fatimah lahir bulan ini, bulan apa nama? Jamadil Akhir. Berapa hari bulan ni? 20. Subhanallah. Maha benar Allah yang memimpin kita. Syukur pada Allah. Kenapa? Ajar jawab 20 20 Jamadil Akhir. Siti Fatimah lahir 20 Jamadil Akhir. Malam ni lah. Kalau Ajar cakap tadi 20 Jamadil Akhir hari ini, bermakna hari yang kita duduk ni dengan tajuk ni, inilah hari Siti Fatimah lahir.
Kata orang Inggeris coincident lah. Saya pun tak ingat. Yang Ajar Jamilah jemput saya bersyarah malam ni Jumaat. Dan berapa bulan? 20 hari bulan. Dan bersama dengan 20 Jamil Akhir. Boleh terkena hari itu. Dan inilah hari lahir Siti Fatimah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Dari 17 Jamil Akhir. 17 bermakna lagi 3 hari kelahiran Siti Fatimah. Setidak-tidak kita bersama bulan kelahiran Siti Fatimah. Ini bulan kelahiran Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi bu, besok 18 ya, Ahad 19 Jamil Akhir. Malam tu malam 20. Betul? Malam tu malam 20 di rumah saya ada buat maulid Siti Fatimah. Jemput datang. Ya, jemput datang, saya jemput semua yang hadir datang. Baik, berbalik boleh dikabarkan tadi beliau lahir tu tadi, dan adalah bila kelahiran Siti Fatimah ni 5 tahun Rasulullah akan jadi rasul. Lagi 5 tahun Rasulullah akan jadi rasul, Siti Fatimah lahir. Bermakna umur Nabi berapa tahun? Berapa? Kalau betul boleh dapat gelas ni. 35 tahun. Kan Rasulullah jadi rasul umur 40 tahun. Siti Fatimah lahir 5 tahun sebelum Nabi jadi rasul. Bermakna umur Nabi 35 tahun. Bila Siti Fatimah lahir, Rasulullah gembira dua kali ganda. Daripada anak-anak lahir, yang mula-mula anak sulung Nabi Sa'id, anak perempuan anak Sayyidatina Zainab. Sebelum tu anak lelaki 3. Ya, Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Tahir. Kemudian baru Nabi dapat anak perempuan Sayyidatina Zainab. Kemudian Sayyidatina Ruqayyah. Kemudian Sayyidatina Kalsum. Sayyidatina Fatimah anak bongsu Nabi, anak perempuan bongsu. Anak laki-laki bongsu Nabi Sayyidina Ibrahim yang lahir di Madinah nanti. Siti Fatimah lahir di Mekah. Baik, dipahamkan Siti Fatimah bila lahir Nabi 2 kali ganda gembira. Apa pasal? Hari kelahiran Siti Fatimah tu Rasulullah SAW pertama gembira Nabi dapat selamatkan tumpah darah orang Arab. Orang Arab ni berpuak-puak macam kita orang Melayu. Ada Jawa pun macam-macam Jawa dia, betul? Jawa Perkalungan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tepi. Ya, ada Bugis, ada Palembang. Ni orang Melayu ni. Arab pun macam-macam puak. Maka orang Arab ni semua dah tarik pedang, saling nak berbunuhan. Kenapa? Soal Hajar Aswad. Kaabah dilanda dengan banjir, Hajar Aswad hanyut. Jadi bila diripeh Kaabah punya tembok sebahagian, Hajar Aswad nak diangkat, masing-masing merebut. Dia kata ni berhak, maka Nabi SAW dia selesaikan masalah tu. Saya tak panjangkan cerita ni. Selamat, tak jadi tumpah darah. Gembira Nabi yang tak menjadikan negara dalam kecoh. Dalam kecoh. Satu, dalam Nabi dapat selesaikan perkara tu, balik rumah Siti Khadijah lahirkan anak Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Masya Allah, Nabi punya gembira. Lagi satu tengok anak perempuan yang gembira. Sayyidatina Khadijah sendiri pun gembira sangat dapat anak ni. Kenapa? Kerana wajah anak ni habis wajah Rasulullah. Fatimah punya wajah dia habis wajah Nabi SAW. Sampai isteri Nabi yang kemudian, Nabi cuma kahwin seorang dulu, Siti Khadijah. Kemudian setelah dia wafat, baru Nabi kahwin nombor 2, nombor 3. Salah satu isteri Nabi yang nama Ummu Salamah. Ummu Salamah kata apa? Fatimah binti Rasulullah SAW adalah orang yang wajahnya serupa dengan Rasulullah SAW. Sama. Siti Aisyah pula yang Nabi kahwin dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah cakap apa? Tidak pernah aku jumpa satu orang pun yang suara dia sama dengan suara Nabi, yang dia punya gaya jalan sama dengan gaya jalan Rasulullah, yang wajahnya sama dengan wajah Rasulullah, melainkan Fatimah Az-Zahra. Sama. Suara dia sama dengan suara Nabi, jalan dia sama dengan jalan Nabi, wajah dia sama.
Ni Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ikhwan, nama Fatimah ni tak asing. Orang Arab dah pakai nama Fatimah ni. Sehingga satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, dah banyak orang pakai nama Fatimah. Nabi pun namakan anak ni Fatimah. Fatimah maknanya apa? Ajar dah tukar nama ajar Fatimah. Ibunya Zaid nama Fatimah. Orang rumah saya pun tukar nama Fatimah. Banyak pakai Fatimah. Fatimah artinya apa? Fatimah artinya orang yang terselamat daripada kekotoran. Dikatakan orang yang selamat daripada keburukan. Makna selamat daripada keburukan, itu nama Fatimah. Arti Fatimah yang selamat daripada keburukan. Dunia akhirat akan selamat. Jadi banyak orang dalam nama Fatimah. Sebab tu satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan kain sutera. Kain sutera. Nabi kata ni kain sutera, kata Nabi, potong jadikan tudung untuk Fatimah. Banyak Fatimah. Nabi kata ni kain sutera, potong jadikan tudung untuk Fatimah. Nabi sebut Fatimah banyak. Kain tudung ni, kain sutera ni boleh potong 4. Maka Nabi kata kasih pada 4 Fatimah. Siapa 4 Fatimah? Pertama, mak Sayyidina Ali pun nama Fatimah. Mak Sayyidina Ali pun nama Fatimah, maknanya isteri Abu Talib. Satu. Kedua, Sayyidina Hamzah pun ada anak perempuan nama Fatimah. Fatimah binti Hamzah. Ketiga, ada seorang sahabat isteri nama Fatimah bin Uqbah. Fatimah binti Uqbah. Yang keempat, anak Nabi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi itu dia kata Fatimah tadi. Ikhwan, sampai dikabarkan, kata Sayyidina Musa radhiyallahu anhu, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah tidak akan masuk kesusahan kalau di rumah tu ada nama-nama. Sesebuah rumah tak akan masuk kesusahan kalau masuk Allah tolong. Allah tolong. Kalau di rumah tu ada nama ni. Pertama, di rumah tu ada orang yang nama Muhammad. Ingat tak kemarin saya jumpa awak kemudian pakai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di rumah tu ada orang nama Ahmad. Atau di rumah itu ada orang nama Ali. Rumah orang yang ada kat rumah tu nama Ali, rumah tu tak masuk kesusahan. Kalau masuk Allah tolong. Atau di rumah itu ada nama Hasan. Atau di rumah tu ada nama Husin. Atau di rumah tu ada nama Fatimah. Rumah ada Fatimah, rumah tu selalu dalam keadaan pertolongan Allah. Berkat nama Fatimah. Subhanallah. Sebab tu ibu, tak salah kita tukar nama sekarang. Nama kita tukar. Kalau nama kita yang bukan daripada nama-nama yang berkat, tukar. Baik, dinamakan. Jadi disebutkan, langsung lagi apa? Sayyidatina Fatimah ni kemuliaannya selalu berdamping dengan satu nama, menunjukkan kemuliaan. Ini ibu. Ibu boleh nama Rokia, ibu boleh nama Zaitun, ibu boleh nama siapa lagi? Jamilah. Tapi dia ada Jamilah apa, Zaitun apa. Title yang sebelah tu, itulah peribadi kita. Itulah amalan kita. Contoh, Fatimah Az-Zahra. Kan kita dengar? Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra, kalau Zahir mana anak laki-laki, Zahra anak perempuan. Zahra maknanya apa? Pertama, Zahra artinya kulit si Fatimah ni putih kekuningan. Putih kekuningan. Seperti warna bunga ros yang warna kekuningan. Bunga ros, mawar. Mawar kekuningan. Saya tadi ingat nak pesan satu orang pada kita, beli bunga ros warna putih letak kat depan. Kan kita ada nasyid, mawar yang putih. Kamu? Aku tak tahu dia. Subhanallah. Saya ingat nak bawa nasyid tu pun dah terlupa tadi.
mawar yang putih. Memang kita susun tu nasyid mawar putih. Si Fatimah Azhara ni kenapa ni digelar dia Azhara? Wajah si Fatimah ni selalu kalau didatang rumah beliau, Rasulullah datang, salam, suami dia balik. Siapa suami dia? Sayyidina Ali. Siapa datang, mesti nampak si Fatimah selalu menghadap arah mihrab beribadat. Ini ini saya katakan, jadilah hari ibu ni habis masak, habis rumah bagai ni sudah tak ada lagi kerja rumah, duduk menghadap kiblat, duduk beramal. Subhanallah, anak tambah suka, cucu tambah seronok, kehormatan keluarga naik. Sebab tu dia Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Az-Zahra artinya dalam bahasa Arab bukan makna bunga saja, tapi Az-Zahra makna si Fatimah ni kalau dia duduk kat mihrab, kalau orang panggil dia, bila Rasulullah datang, Sayyidina Ali balik, suami dia atau siapa-siapa datang, panggil si Fatimah, bila dia toleh, wajah dia keluar cahaya. Wajah dia keluar cahaya. Pasal selalu dia menghadap Allah. Selalu dia menghadap Allah. Lagi satu kata si Fatimah Al-Batul. Siti Sayyidatina Fatimah Al-Batul. Al-Batul makna apa? Suci. Seperti Siti Maryam. Apa makna suci? Tak pernah ada darah haid, tak pernah ada darah nifas. Tak ada haid, tak ada nifas. Subhanallah. Si Fatimah ni Allah jadikan daripada kemuliaan syurga. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau rindu syurga, Nabi kalau rindu syurga, kan Nabi pernah Isra Mi'raj pergi syurga kan? Jadi Nabi dah tengok syurga. Jadi bila Nabi di dunia ni, kalau teringat syurga ni rindu, Nabi akan cium si Fatimah di dahi. Nabi suka cium kening si Fatimah atau dahi si Fatimah. Pasal Fatimah punya badan bau syurga. Oh, subhanallah. Kita memang mungkin badan kita tak bau syurga, tetapi setidak-tidak jadikan badan kita bau ibadat, ibu. Bau ibadat, bau Quran. Macam mana jadi bau Quran? Selalu rajin dengan Quran. Bau zikir, bau selawat, bau sujud. Benda ni nak selalu buat, nak banyak buat, nanti Allah kabulkan. Allah kabulkan. Jangan badan kita ni, dahi kita ni cium bau sambal tumis, lu kat dapur, tak habis-habis kerja dapur. Terus kerja dapur, tapi bagi masa. Si Fatimah, nama dia lagi apa? Iaitu dinamakan dengan Al-Mubarak, berkat. Orang yang nama Fatimah ni Allah berikan berkat. Orang nama Fatimah Al-Mubarak, dinamakan dia lagi Az-Zakiyah. Fatimah Az-Zakiyah makna yang suci. Ibu bila kata soal suci, saya nak tanya time dulu. Pukul berapa? Pukul 10 ni. Az-Zakiyah suci, ibu. Punya malu si Fatimah, Masya Allah. Malu. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tanya dalam masjid dengan orang laki-laki. Nabi tanya, apa yang terbaik untuk wanita? Apa yang terbaik untuk wanita? Sahabat tak boleh jawab. Apa juga untuk wanita? Tak boleh jawab. Ada yang cuba jawab, salah. Sayyidina Ali fikir, Sayyidina Ali yang alim fikir-fikir tak tahu nak jawab. Sayyidina balik rumah, jumpa si Fatimah. Tadi ayah kamu ada tanya ada soalan, kami di masjid semua tak tahu jawab. Apa soalan? Apa yang terbaik untuk wanita? Fatimah beritahu. Fatimah kata, yang terbaik untuk wanita ialah tolong pergi masjid, jawab depan ayahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sayyidina Ali pun dapat jawapan, pergi balik. Sudah Rasulullah masih ada, orang-orang main masih ada. Saya nak kata, ya Rasulullah, saya tahu jawapannya. Nabi tanya, apa jawapannya Ali? Apa yang terbaik untuk wanita? Jawab Sayyidina Ali, yang terbaik untuk wanita ialah wanita itu tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihatnya. Itu yang terbaik.
Yang terbaik untuk wanita, wanita tu tak melihat laki-laki dan laki-laki tak melihat dia. Nabi tanya, daripada mana kau dapat ni jawapan? Sayyidina Ali ketawa. Maknanya bukan pada Sayyidina Ali sendiri. Ya Rasulullah, saya dapat daripada anak Fatimah Az-Zahra. Nabi kata, Fatimah bahagian daripada aku. Betul. Itu bu. Ibu elok ke ibu bererobik dengan pakai ketat-ketat. Orang lalu, laki-laki Cina tengok, laki-laki Hindu tengok tubuh badan ibu. Astagfirullah. Apakah itu terbaik untuk wanita? Apakah itu dinamakan hari ibu? Apakah ini yang perlu kita ingat? Hari ibu, Mother's Day, Mother's Day. Sedang mother tu sendiri tak jaga kehormatannya. Kita nak jaga yang mulia, bukan nak jaga setakat suka-suka aja. Hari kebangsaan, hari National Day Singapore, hari kebangsaan Singapura, kita jaga. Pasal kita jaga kehormatan negara kita, merdeka negara kita, makmur negara kita. Kita buat National Day. Jadi kalau hari ibu, ibu harus ada kehormatan. Ini keluar pagi, hari Ahad, pakai ketat. Astagfirullah. Buka lagu pula, Michael Jackson. Apa punya lagunya? Astagfirullah. Yang mengajar pula laki-laki. Astagfirullah. Pasal kita ambil contoh orang tak baik. Ini kata Habib Al-Habsi tadi, ingat tak? Kamu akan rosak bila kamu berjalan dengan orang yang tak sejalan dengan kamu. Kamu rosak. Tapi kalau kamu jalan dengan orang yang sejalan, kamu akan selamat. Kata wali Allah, bukan kata Ahmad Ismail. Kan? Siti Fatimah radhiyallahu dinamakan dia dengan iaitu Fatimah Ar-Radiyah, Fatimah Al-Mardiyah, Ar-Radiyah Al-Mardiyah. Semua title di belakang si Fatimah itu, itulah amalan beliau. Itulah amalan beliau. Ar-Radiyah Al-Mardiyah, orang yang diredai Allah, orang yang dikata orang yang disayangi Allah. Ibu, satu ketika si Fatimah ni subhanallah, sampai mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Siti Fatimah adalah bahagian daripada aku adalah bahagian daripada Fatimah. Siapa buat Fatimah sedih, dia buat aku sedih. Siapa menyakiti hati Fatimah, maka dia menyakiti aku. Siapa gembirakan Fatimah, dia gembirakan aku. Sehingga ulama bertambah. Apa kata ulama? Siapa menyakiti keturunan Fatimah, maka dia menyakiti Fatimah, dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan si Fatimah jangan disakiti. Anak keturunan Habib Noh, makam tu Habib Noh. Habib ni tu anak cicit si Fatimah. Sebelah Sayyidina Husain, sebelah Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Jalani pernah dengar? Itu anak cucu cicit si Fatimah. Siapa menyakiti anak keturunan si Fatimah, seperti menyakiti Fatimah. Orang menyakiti Fatimah seperti menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kata, siapa ziarah makam si Fatimah, seperti ziarah makam aku. Begitu kehormati Fatimah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, satu ketika si Fatimah menangis. Ibu tengok ni, saya nak berikan contoh untuk kita meningkat tu. Bukan setakat dengar cerita. Dalam cerita ni ada pendidikan untuk kita, termasuk bapa-bapa, khusus untuk ibu-ibu. Apa dia? Sedang satu ketika si Fatimah menangis dengan kuat. Daripada menangis pelan, menangis jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Si Fatimah ni ada satu pembantu sukarela yang nak ambil berkat. Nak berkhidmat. Berimat dengan orang saleh, berimat dengan guru. Dia ada kan anak murid yang standby. Ada guru-guru kami itu, ada anak murid yang standby. Tanya, Ustaz ada nak pergi mana? Tiap-tiap hari tanya, Ustaz dia pergi mana? Standby nak ambil tu berkat, nak hantar ustaz ni, nak hantar kiai dia. Tu subhanallah. Jadi balik di rumah si Fatimah ni ada khadam. Ingat, dia bukan khadam bergaji. Orang yang nak ambil berkat, namanya Asma. Sayyidatina Asma. Bila si Fatimah dia nangis pelan-pelan jadi kuat, Asma jadi takut. Asma tanya, wahai Abul Hasan, wahai Ummul Hasan, wahai maknya Sayyidina Hasan, apa asal nangis jadi kuat? Awak dengar ibu,
Kita tak terfikir tau. Kita mungkin tak terfikir. Maaf kalau saya keterlaluan. Kenapa menangis buat? Si Fatimah jawab, apa si Fatimah kata? Aku sedang teringat kalau besok aku meninggal dunia, nanti jasad aku dilihat oleh laki-laki lain. Gemuk ke, kurus ke, panjang ke, pendek ke. Waktu orang angkat jenazah aku pergi kubur, laki-laki kan pikul. Kerja pikul jenazah kan kerja orang laki-laki, bukan kerja orang perempuan. Itu ibadat laki-laki. Kalau kerja menyusukan anak, itu ibadat perempuan. Jadi kalau aku besok dah wafat, dah meninggal, nanti sudah dikafankan, orang laki-laki angkat. Nanti orang laki-laki akan dapat lihat tubuh badan aku. Gemuk ke, kurus ke, panjang ke, pendek. Malu. Terlalu sifat malu. Kita nampak ni saya katakan hari ini. Yang masa aerobik, yang masa tak ada kisah. Tak ada kisah. Macam mana kita nak kata orang nak serumah dengan si Fatimah di syurga Allah? Ini yang dia nangis kuat. Dia kata, ya Allah, nanti orang akan tengok jasad aku, orang akan tahu. Bahasa saya, saiz badan. Tahu kira, ibu pernah terfikir ni? Ibu fikir kalau hari mati sudah. Asma bila dengar ni, Asma kata, wahai Siti Fatimah, sabar. Saya pernah pergi Habsyah. Habsyah, Ethiopia, negeri Afrika. Di Afrika, orang sana buat keranda. Buat keranda. Keranda tu ada tulang rusuk. Keranda tu ada tulang rusuk. Awak tengok tulang rusuk awak kan ternaik begini. Mereka buat keranda, ada kayu-kayu yang ternaik. Ini mana tulang rusuk. Di dalam tu mereka letak mayat perempuan. Kemudian mereka tutup dengan keranda yang bertulang rusuk, sehingga orang tak tahu mayat perempuan tu gemuk ke, pendek ke, kurus ke, panjang ke. Itu orang Afrika buat. Jadi si Fatimah jangan khawatir. Ya, kalau sampai ajal, nanti saya suruh orang buat keranda macam itu, jadi orang tak tahu tubuh badan si Fatimah macam mana. Subhanallah. Sebab tu kalau di Mekah, ibu yang pernah pergi haji, pergi umrah, pernah nampak tak? Waktu semain jenazah kat Masjidil Haram, ada jenazah yang bertutup gelembung. Ada tak? Itu mayat perempuan ya. Sampai sekarang Saudi buat. Ada aja tutup gelembung. Kalau laki-laki kan tak ada tutup, terus angkat gitu aja. Betul nak pergi Mekah? Sampai sekarang Saudi buat. Si Fatimah dengar tu, saya tidak kata, Asma, tolong Asma, kalau besok ajal aku datang dulu, tolong buat keranda macam itu. Terus si Fatimah doa, ya Allah, sebagaimana Asma nak tutupkan tubuh badan aku daripada pandangan laki-laki, maka tolong tutupkan dia daripada segala keaiban. Maka itulah orang pertama pakai keranda tu di Madinah, Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi sejarah kalau ibu besok pergi Mekah, orang-orang di bulan 6 pergi umrah, ya, tu satu ilmu lah. Siapakah orang pertama kata orang di tanah Arab, bukan hanya Mekah, Madinah, di tanah Arab yang mula-mula pakai keranda yang berbentuk yang macam kubah tu tadi. Faham? Siapa orang pertama? Jawabnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Malu dia. Ibu Allahu Akbar. Kita hari ini tak ada malu. Anak-anak perempuan kita kerja terdedah dengan depan laki-laki. Kerja kita. Dan tak ada malu. Sedangkan malu tu adalah sebahagian pada iman. Ini Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan padanya pula dikabarkan, pada disebutkan satu lagi sifat dia. Satu ketika Siti Fatimah diuji oleh Allah. Kedua anaknya, masa tu baru ada 2 anak. Kan tadi berapa anak semua? 5 anak. 2 anak sakit. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dua beradik sakit, tak baik-baik. Jadi Sayyidina Ali sedih. Siti Fatimah tahulah ibu ada anak, sayang anak, tak baik-baik. Macam mana ni?
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu datang, Sayyidina Umar datang. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar cadangkan, Ali, kalau dapat kamu nazar lah, semoga anak kamu sembuh. Nazar apa? Nazar. Buat satu nazar, semoga anak kamu sembuh. Sedalam pun sakit tak baik. Baik. Sayyidina Ali kata, aku bernazar ya Allah, kalau kedua anak aku ni sembuh, aku nak puasa 3 hari. Si Fatimah dengar, si Fatimah kata, ya Allah, saya pun bernazar, kalau anak saya sembuh, saya nak puasa 3 hari. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar tadi pun kata, ya Allah, kami pun bernazar, kalau cucu Rasulullah sembuh, kami nak puasa 3 hari. Lagi ganjil bu. Kan kalau kita yang nazar cuma mak bapak kan, kalau kita dalam aku dah kasih kau tunjuk, tak aku nak nazar sama, yang sakit anak kau bukan aku. Maka yang lagi ganjil, yang sedang sakit siapa tadi? Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan yang sedang sakit terbaring boleh bercakap. Umi yang kata Sayyidina Hasan, Umi kalau Hasan sembuh, Hasan pun nak puasa 3 hari. Adik dia jawab, Husain pun sama, Husain kalau baik, Husain pun nak puasa 3 hari. Subhanallah, nazar semua. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Sembuh. Bila kata sembuh, maka saya ni keluarga si Fatimah cepat-cepat nak tunaikan nazar. Ya, saya ni lagi kata kita tak ada apa-apa makan, jadi kita tak puasa, biar saya cari satu kata orang pekerjaan. Maka saya Sayyidina Ali keluar, pergi jumpa satu orang yang bikin tikar. Ya, dia bilang, boleh tak awak kasih saya kerja buat anyam tikar? 3 tikar. Upah dia gandum 1 tapak tangan. Bukan banyak, 1 tapak tangan. Jadi kalau 3 banyak, 3 tapak tangan. Baik. Tapi boleh tak gandum tu saya dapat dulu 3. Tikar kan saya siapkan, 1 hari 1 kasih. Baik, orang tersetuju. Kasih 3 gandum, bawa balik. Dengan anyaman tikar. Ya. Si Fatimah anyam. Ini tengah puasa nazar ni. Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Hasan, si Fatimah radhiyallahu, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar masing-masing di rumah. Anyam-anyam, siap 1 tikar. Hantar cepat. Hantar cepat. Kenapa? Semoga 1 genggam gandum yang sudah ada tu boleh masak. Tak boleh masak 3-3 sebab apa? Kerja belum buat. Betul? Dapat upah setelah kerja buat. Baik, jadi dapat siap 1 tu ni, 1 genggam. Buat roti. 1 genggam tepung kat tangan. Berapa besar roti? Kan kecil. Potong 4, separuh jari. Separuh jari. Tunggu Bang Maghrib. Bang Maghrib nak buka puasa nazar ni. Nak puasa. Ni 2 budak baru sembuh sakit. Siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Baru nak buka, Assalamualaikum wahai keluarga Rasulullah. Saya orang miskin, lapar, tolong kenyangkan saya dengan roti yang kamu ada. Alamak. Sayyidina Ali tengok isteri dia, kata, wahai Fatimah, di akhirat kamu tak dapat apa-apa melainkan apa yang kamu amalkan. Berilah roti itu pada orang tu. Aku pun beri. Sayyidina Hasan dan saya kata, ayah kami pun nak beri. Mereka minum air perigi. Besok sambung puasa nazar. Berapa hari tadi? Anyam tikar lagi 1. Siap, dapat. Genggam yang kedua, buat roti. Roti dia tu tak ada peanut butter semua, tak ada asam pedas semua. Dah siap, tengah nak buka. Assalamualaikum. Saya anak yatim, wahai keluarga Rasulullah. Saya tak ada bapa, tak ada mak, lapar saya. Kenyangkanlah saya waktu-waktu maghrib ni. Saya kata, wahai Fatimah, kamu tak akan dapat apa-apa di akhirat dengan apa yang kamu amalkan. Suami ingat beramal. Beri. Keempat-empat kasih roti. Minum air perigi. Hari ketiga, bikin tikar lagi si Fatimah, anyam tikar. Siap, hantar. 1 genggam yang akhir. Buat. Siap, maghrib sama juga. Bang maghrib baru nak buka. Assalamualaikum.
Saya orang yang baru dilepaskan daripada tawanan. Orang kafir tangkap saya, disiksa saya. Hari ini baru saya dapat lepas. Saya dalam lapar, saya dalam keadaan susah. Tolong kasih saya makanan di rumah ini. Lagi sekali kasih. Ikhwan, 3 hari puasa nazar, 3 hari tak ada makan minum air. Sampaikan si Fatimah kata, ya Allah, tolong selamatkan anak aku daripada kematian, ya Allah. Anak kecil ni dah 3 hari tak makan, baru bayi sakit. Ya Allah, tolong selamatkan anak aku daripada kematian, ya Allah. Tolong selamatkan. Nangis. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW datang Mas Fatimah, lagi sekali, kat mana tempat pandang dia? Mihrab. Assalamualaikum. Bila Nabi beri salam seperti yang pusing, Rasulullah terperanjat. Mata si Fatimah dah cengkung. Dah cengkung, wajah pucat. Bila Rasulullah nampak, Rasulullah peluk anak perempuan ni. Rasulullah kata apa? Ya Allah, selamatkan keluarga Muhammad. Selamatkan keluarga Muhammad daripada kematian. Jangan keluarga Muhammad mati dengan sebab kelaparan. Nabi doa. Ikhwan, Allah turunkan ayat. Ini yang saya nak bawakan ayat ni. Turunkan. Sebelum kita menyimak, mari kita hadiah Al-Fatihah pada kekasih kita sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Al-Fatihah. Ikhwan, cerita tadi Allah turunkan ayat dan berkekalan ayat tu dalam Quran sampai zaman hari kiamat, sampai bila-bila. Dalam Quran ada 114 surah, 37 114 surah. Salah satu surah tu nama surah Al-Insan. Kalau di Mesir, kebanyakan makam wali-wali Allah di atasnya ada Quran terbuka surah Insan. Itu di Mesir. Banyak makam-makam wali Allah, di atas makam wali Allah tu ada Quran terbuka surah Al-Insan. Dalam surah Insan ayat 7 hingga 12, awak dengar makna ni. Ya, bahasa Arab awak boleh baca dalam Quran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Ayat yang ke-7, apa kata Allah? Mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Siapa mereka? Siapa? Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mereka tunaikan nazar. Kan tadi nazar puasa 3 hari. Kerana mereka takut azab Allah. Inilah jadi ibu misali yang takut dengan azab Allah. Bukan setakat kata orang berbangga dengan mada sendiri. Apa lagi? Yang ke-8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Betul? Kan tadi cerita hari pertama nak tengah muka datang orang miskin, betul? Hari kedua datang anak yatim. Hari ketiga orang tawanan. Makanan yang disukai maknanya sedang lapar. Pas sedang lapar, roti kosong pun suka tak? Orang sudah haus, ya, air teh pun suka masa haus. Subhanallah. Yang ke-9, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Itu ya, yang nama kata Fatimah Ar-Radiyah. Mana apabila mereka empat keluarga tadi, empat yang dalam keluarga Fatimah beri tadi, mereka mengharap keridhaan Allah. Mereka tak harap ucapan terima kasih pun. Apa lagi balasan lain? Apa lagi? Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada satu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maknanya keluarga Siti Fatimah ni sanggup beri. Ingat tak, tiap kali bila datang orang, apa Sayyidina Ali kata, wahai Fatimah, kamu tak akan dapat apa-apa di hari kiamat melainkan apa yang kamu buat. Jadi kalau kamu takut hari kiamat, sedekahkan roti tu, jangan kisah perut kamu lapar. Allah rakam tu ayat. Sampai hari ini semua dalam Quran ada tu. Ini cerita keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-11.
Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberi kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Allah pelihara mereka pada kematian. Sampai kelaparan sih. Sampai Nabi peluk anak perempuannya. Nabi takut, kata Nabi, Allah selamatkan keluarga Muhammad daripada mati kelaparan. Allah kata kami pelihara, tak mati. Ya, subhanallah. Dan ya, itu ada kepadanya hari kegembiraan untuk mereka. Yang ke-12 di belakang. Dan dia ini Allah memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran dengan syurga dan pakaian sutera. Allah beritahu si Fatimah pasti masuk syurga, Sayyidina Ali pasti masuk syurga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pasti masuk syurga. Itu ayatnya. Dan dia ini Allah memberi balasan pada mereka. Siapa mereka? Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kerana kesabaran mereka, sabar. Allah kata dengan syurga, mana mereka pasti masuk syurga dengan pakaian sutera. Subhanallah. Sebab tu ibu mau rindu, bu. Rindu dengan si Fatimah. Sudah jamin syurga. First lady mana dalam dunia yang jamin syurga, bu? Usahawan perempuan mana yang berjaya yang jamin syurga? Sebab tu tajuk saya pilih si Fatimah. Ya, Jajah bilang, why should I choose this in this topic? Pasal jaminan Allah sudah ada. Kalau saya suruh ibu ikut si Fatimah, ibu takkan rugi, ibu takkan sesat. Pasal Allah jamin si Fatimah sudah dijamin syurga. Itu ayat ini. Di bawah saya masukkan dua doa untuk ibu baca. Yang pertama doa Sayyidah doa Sayyidatina Fatimah untuk berlindung daripada murka Allah dan Rasulnya. Si Fatimah rajin baca doa ni. A'udzubillahi min sakhatillah wa sahati rasulihi. Aku berlindung kepada Allah dari murka Allah dan murka Rasul. Fatimah takut jangan sampai Allah murka, takut jangan sampai Nabi marah, takut jangan sampai Nabi marah. Kadang-kadang kita tak kisah, dah cakap Nabi tak suka orang minum berdiri, kita minum berdiri. Orang kahwin minum berdiri. Nabi tak suka orang minum tangan kiri. Kita makan sudu garpu, biasa kalau makan tanpa sudu garpu tangan kanan, tapi kalau sudu garpu mesti tangan apa? Yang pegang sudu tangan kiri ke tangan kiri? Itu kanan. Ikut law, British law. Macam kau makan sudu garpu. Sudu garpu. Baik, sudu biasa ikut pihak Europe. Sudu mesti terletak kat tangan mana? Tangan kiri. Jadi dia akan suap dengan tangan. Saya pernah sentuh satu orang dekat KL, dia bukan sudu garpu. Ya, orang rumah saya pergi sentuh perempuan. Pakai tudung dakwah ni. Tudung dakwah tengah makan dekat masjid India lah. Kat pasar malam tengah makan, pasar malam pula tu. Ingat kat hotel Bingkot. Dia makan, saya suruh pergi tubuh. Apa dia jawab? Saya kalau makan tak pakai sudu garpu, yang tangan kanan. Tapi kalau sudu garpu mesti tangan kiri. Pasal ni sudu mesti letak di tangan kiri. Astagfirullah. Punya sombong. Awak buat tu, awak ikut British law, awak ikut European law, awak membuat Nabi marah. Itu si Fatimah, dia takut. Selalu dia baca, ya Allah berlindung padamu daripada menyebabkan kau murka ataupun Rasulullah murka aku. Itu. Di bawah ada satu doa lagi. Doa si Fatimah untuk kita semua. Apa dia doa? Ilahi antal muna wa fawqal muna as'aluka alla tu'aziba muhibbi wa muhibba itrati binnar. Tuhanku, engkaulah keinginan, dan di atas keinginan saya mohon kepadamu agar engkau tidak menyiksa pencintaku dan pencinta keturunanku dengan api neraka. Alhamdulillah. Apa Fatimah kata? Ya Allah, engkau ada keinginan, aku pun ada keinginan. Aku minta ya Allah satu, jangan azab orang yang cinta aku dan yang cinta keturunan aku. Siapa cinta Habib Noor tak masuk neraka. Tu doa si Fatimah. Siapa cinta Syekh Abdul Qadir Jalani, siapa cinta keturunan Nabi, dia tak masuk neraka. Itu doa si Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Allah akan jadikan jalan dia dapat taubat. Walau dia maksiat, nanti Allah akan jadikan penyebab dia taubat. Ibu-ibu kenal Hindun tak? Kenal Hindun? Siapa Hindun? Yang makan hati Sayyidina Hamzah. Ingat tak cerita Hindun? Yang suruh Wahasi bunuh Sayyidina Hamzah?
Kan awak yang pergi Uhud kan ziarah makam Sayyidina Hamzah, Hindun bedah dada si wasit tarik mayat Sayyidina Hamzah, kemudian Hindun ambil pisau bedah tu dada, koyakkan dada Sayyidina Hamzah depan Nabi. Nabi nangis tengok tu, dia seluk tangan dia diseluk di dada Sayyidina Hamzah, dia keluarkan jantung Sayyidina Hamzah, dia kunyah, dia ludah. Dia seluk lagi, dia tarik paru-paru Sayyidina Hamzah, dia kunyah, dia ludah. Hampir isi perut Sayyidina Hamzah, dia makan depan Nabi, dia geramkan Nabi. Ingat tak cerita tu? Hindun. Kemudian masuk Islam. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, apabila dia datang mengucap, Nabi kata, kamu nak kena janji, ya, kamu naklah mentaati aku. Apa dia jawab? Dia jawab Nabi. Apa dia kata? Kalau aku tak taat, tak akan duduk sini. Kamu nak kena janji, kamu jangan tanam anak hidup-hidup. Dia jawab lagi, kami besarkan anak-anak, tapi engkau juga yang bunuh kat badan. Dia masuk Islam, tapi kata orang janda diram, ya, udah nak buat maafkan saya, colok lah. Dia jawab dengan Nabi. Tapi lepas tu dia bela Nabi. Dia balik rumah, dia tengok patung dia, dia ambil kapak, dia kata, patung kau dah lama tipu apa, ya? Ya, rupanya kau ni tak ada apa-apa benda. Tu dia kapak patung dia. Lepas tu dia sendiri mengkobarkan kemuliaan Nabi. Dia bela agama Allah dalam perang Yarmouk. Dia kata, orang Islam, serang musuh Allah, bela Rasulullah. Hindun. Jalan taubat Allah jadikan. Yang satu masa dia menyakiti Nabi, tapi satu ketika Allah beri dia hidayat, dia jadi pembela Nabi. Sebab tu siapa cinta si Fatimah, siapa cinta keturunan si Fatimah, Allah janji tak akan tersentuh api neraka. Ada sebab nanti Allah jadikan dia taubat, dan taubat yang Allah terima. Itu doa si Fatimah. Ikhwan, kerana masa kita, ya, ada beberapa kisah yang menyayat hati si Fatimah, ya, yang tak dapat saya keluarkan kadang masa. Cuma ingatlah apa, walaupun apa pun, ambillah contoh si Fatimah ibu, ya, dalam sifat malu dia, sifat taat dia, dan berbagai-bagai sifat kemuliaannya. Alhamdulillah. Ya, sebelum itu mari kita baca satu nasyid.